Okey, apabila MOU itu telah berdasarkan, adakah itu merupakan satu simbolik kepada mereka yang berada dalam kerajaan perpaduan mengatakan bahawa inilah juga titik noktah kepada ketidakstabilan, orang kata apa, istilah tekan butang, tarik sokongan, langkah ideologi ini tidak akan wujud lagi selepas ini. Adakah itu merupakan satu simbolik, Tuan Hanif? Ya, betul. Ia menjadi bukan saja simbolik, ia menjadi satu perkara yang pencetus kepada penoktahan isu ketidakstabilan politik. Tetapi pada masa yang sama, kerajaan pun harus wajar menghormati peluang yang diberi untuk kerajaan yang stabil. Yakni bila buat polisi, jangan disulami dengan kepentingan peribadi. Bila buat polisi, mesti ditentukan untuk kepentingan negara dan rakyat. Baru dapat menyokong niat suci, hasrat untuk dibentuk satu kerajaan yang stabil. So dia give and take. Kalau kerajaan mula pecah, persetujuan persefahaman ni, maka jangan salahkan mana-mana pihak, sama ada yang menjadi kerajaan perpaduan ataupun of course yang di luar ni yang akan cuba menjatuhkan kerajaan tersebut. Saya yakinlah sudah tiba masanya selepas peristiwa-peristiwa perik yang kita lalui sejak 23 Februari 2020 sampai sekarang. Kita tidak mahu negara kita tidak stabil seperti itu. Macam saya cakap, rakyat pun kena faham. Tak penting sama ada kerajaan itu awak suka atau tidak. Yang penting kerajaan perlu diberi peluang untuk menguruskan tadbir negara dengan sihat, selagi dia jujur dan ikhlas. Dan para pemimpin politik lain pun wajib jujur dan ikhlas. Walaupun ia merupakan satu kerajaan campuran. Baik, alang-alang sebelum saya ambil soalan tu, Tuan Hanif, boleh tak tolong terangkan kepada para penonton, saya juga sendiri, apa itu dikatakan sebagai kerajaan campuran, apa itu kerajaan perpaduan dan apa itu kerajaan minoriti? Tuan Hanif, silakan. Baik, dalam bahasa mudahnya, dia mula sekali kena ada kerajaan minoriti. Barulah kita mungkin akan ada kerajaan campuran, atau kerajaan perpaduan, atau gabungan campuran dan perpaduan. Kena ada minoriti dulu. Apa itu minoriti? Minoriti adalah apabila tidak ada mana-mana parti atau gabungan parti sebelum pilihan raya yang telah bergabung yang memperolehi majoriti mudah di parlimen. Yakni untuk Malaysia 112. So tidak ada gabungan parti yang memperolehi 112, maka semestinya akan wujud kerajaan minoriti, yang mana kita ada Pakatan Harapan dengan jumlah tertinggi. Mereka diberi peluang untuk mengadakan kerajaan minoriti dan mereka memilih pada masa itu untuk mengadakan kerajaan perpaduan. Tapi apakah dia kerajaan campuran? Apakah dia kerajaan perpaduan? Pun ada untuk bahasa mudah. Kerajaan campuran adalah apabila kita telah bersetuju dengan beberapa parti dalam fahaman mudah yang saya boleh sampaikan sebelum pun pilihan raya. Maksudnya sebelum pilihan raya pun kita dah kawan. Macam Amanah, PKR dengan DAP. Mereka telah berkawan. Mereka jalan pakatan. So mereka tiga ni menjadi kerajaan campuran. Dan katalah pada masa itu contohnya, mereka berkawan juga dengan parti muda contohnya. Pada masa itu sudah ada. Dan muda ada seorang kan, wakil rakyat. So mereka menjadi kerajaan campuran. Sebab pada masa itu muda tidak berkempen terhadap pakatan. Pakatan tidak kempen terhadap muda. So mereka adalah kerajaan campuran yang telah ada hubungan campuran sebelum pilihan raya dan akhirnya mereka membentuk kerajaan. So ini golongan parti-parti ini dipanggil bagi saya kerajaan campuran. Perpaduan pula datangnya daripada pihak yang masa pilihan raya berlawanan. Jadi musuh. Untuk senang faham. Makna kata UMNO lawan Pakatan, Pakatan lawan UMNO, Pakatan lawan Perikatan pun, Perikatan lawan UMNO. Tapi daripada Pakatan, Perikatan dan barisan yang ini UMNO, UMNO yang lawan bersetuju untuk menjadi kerajaan perpaduan. Dan Pakatan Harapan yang lawan bersetuju untuk menerima jadi kerajaan perpaduan. So, perpaduan berlaku selepas PRU antara musuh politik sebelum PRU. Untuk bahasa mudahnya. So sekarang ni kalau ditanya kepada saya tidak setuju dengan istilah kerajaan campuran sahaja. Dan saya tidak setuju dengan istilah kerajaan perpaduan sahaja. Kerajaan kita adalah kerajaan minoriti, bentuk campuran dan perpaduan. Campuran antara parti-parti yang telah bersatu sebelum daripada PRU dan
perpaduan bersama dengan parti-parti selepas, iaitu Barisan UMNO, GPS, GRS, Warisan. Ini semua adalah anggota-anggota sekutu bersepadu. Cuma yang tidak termasuk dalam perpaduan sekarang ini adalah Perikatan Nasional yang memilih duduk di luar. So tidak menjadi isu. Mereka boleh memainkan peranan semak dan imbang yang perlu dengan syarat semua pihak, bukan mereka saja, menjalankan semak dan imbang dengan matang. Saya perlu sentuh sedikit masa di sini. Dalam 2 hari yang awal ni, Parlimen bersidang sementara ni, saya nampak ada kematangan bentuk dan gaya hujahan, di mana tidak ada lagi apabila para ahli Dewan Rakyat yang suka lompat daripada kerusi, melayan Dewan Rakyat sebagai sarkis dan hutan rimba, berkurangan. Orang yang berucap, tapi orang yang nak mencelah perlu diberi peluang mencelah selagi celahan dia tu selari dengan ucapan. Perkara yang jangan bangkitkan perkara yang tiada kaitan dengan ucapan. Itu boleh dibangkitkan kemudian. Dan cara nak bangkitkan, saya tengok perkara itu cukup cantik. Dalam sehari 2 ni, walaupun masih awal, kita harap dia berterusan. Itu saja. Baik, terima kasih Tuan Hanif. Baik, kita ambil soalan Tuan Hanif daripada penonton Tuan Hanif, daripada JC, daripada WhatsApp. Tuan Hanif, dulu Mahyadin dan PN yang meroyan tak move on dari awal. Mahyadin juga yang minta tunjuk keabsahan Anwar sebagai Perdana Menteri ke-10. Tapi bila dah buat, cakap tak perlu pula dah kaki belik PN ni. Soalan dia Tuan Hanif, PN asyik pertikaikan nama kerajaan perpaduan ni. Bak kata diorang ini kerajaan campuran sebab ada pembangkang. Tapi saya rasa government gunakan nama yang dicadangkan oleh Yang di-Pertuan Agong pada peringkat awal. Dan since PN minta naikkan sikit soalan tu, and since PN since PN yang sombong tolak cadangan Yang di-Pertuan Agong dan decide nak jadi pembangkang yang progresif, tapi sampai sekarang meroyan even dalam sidang parlimen. Buang masa je. So macam mana tu? Baik, terima kasih di atas soalan tersebut, saudara JC. Sebenarnya soalan ini lebih berbentuk kepada analisa politik tentang tindak tanduk dan karakter pihak-pihak tertentu. Tetapi saya rasa molek juga saya ambil peluang untuk memberi komen atau jawapan ringkas kepada komen ini. Ya, sebenarnya inilah yang dipanggil politik kematangan. Inilah apa yang rakyat mahu, politik yang matang. Kita tidak boleh lagi terima pemimpin politik membangkitkan isu A, dan bila A dilaksanakan dengan pilihan yang ditawarkan, maka kemudian menolak pula apa yang dilaksanakan, mengatakan Z. Ini kita tak boleh terima. Di situlah rakyat sekarang ni perlu menampilkan bantahan kepada sikap-sikap politik yang tidak molek ni, yang auta, yang suka pusing memusing ni. Betul, Muhyiddin Yassin telah menampilkan isu keabsahan dalam pandangan politik, dalam pandangan perundangan saya. Pada masa itu Muhyiddin berhak untuk bangkitkan ataupun untuk cabar Anwar sahkan melalui usul undi percaya yang dilakukan. Tapi apabila nak dilakukan pula, ada pihak daripada Perikatan Nasional yang mengatakan tak perlu, seperti Syahidan Kasim. So apakah dia di manakah dia konsistensi pandangan Perikatan Nasional? Tapi kemudiannya apabila diletakkan untuk usul untuk diundi, maka Muhyiddin Yassin tidak bangun untuk minta belah bahagi. Kalau dia yakin ramai tidak menyokong kerajaan ini ataupun Anwar Ibrahim, kenapa dia sendiri tidak bangun minta belah bahagi? Itu persoalannya yang Muhyiddin patut jawab. Kalau tidak dijawab, walaupun saya percaya Taqiyuddin mengatakan bahawa mereka tidak memohon belah bahagi kerana MOU tu tidak sah. Saya telah jelaskan, bukan MOU tu tidak sah, memang ada bahagian yang tidak sah. Tapi itu tidak menjadikannya tak sah, sebab daripada awal MOU tidak mempunyai perikatan kontrak. Ianya cuma persefahaman. Tapi itu adalah alasan yang dangkal, kerana ianya ditandatangani oleh pihak yang menjadi kerajaan, bukan oleh Perikatan Nasional. Jadi Perikatan Nasional tiada hak untuk menyoal perjanjian atau persefahaman itu untuk mengatakan mereka tidak ingin sokong, sebab persefahaman itu bukan dengan mereka pun. So di sini jangan bagi alasan-alasan dangkal.
para pemimpin politik, sama ada kerajaan maupun pembangkang, kena belajar itu mulai sekarang. Sebab kalau awak bagi penjelasan yang dangkal, kami akan bangkitkan tentang kedangkalan anda sehingga anda hilang kredibiliti untuk menjadi pemimpin politik dan anda dibuang oleh rakyat seperti mana beberapa orang sudah dibuang. Ya.